Hai, Assalamualaikum warahmatullahi semua. Ya, apa khabar? Okey, Aru ucapkan terima kasih kerana sudi kembali ke channel Aru ya. Okey, mana yang dah lama mengenali Aru tu, okey, macam biasalah, mohon bagi share, bagi like dan bagi komen ya. Okey, mana-mana yang tak faham tu kan, ataupun nak minta Aru buat sesuatu yang korang rasa perlu, yang korang rasa nak tahu, dan kebetulan Aru pun tahu sesuatu perkara tu, InsyaAllah Aru akan bantu korang, jangan risau. Okey, mana yang baru sampai ke channel Aru ni, Aru ucapkan selamat datang ya. Selamat datang ke channel Aru. Rajin-rajin lah korang godak-godak lah playlist Aru tu kan, macam-macam lah ilmu dan apa ni orang kata, macam-macam lah ilmu yang akan korang dapat belajar di sana lah ya. InsyaAllah Aru dengan seikhlas hati bagi semuanya kat korang semua. Korang boleh apply dalam kehidupan korang ya. Okey, yang tu yang pertama lah. Yang kedua adalah berkaitan dengan topik yang kali ni. Korang mesti suspense semua apa Aru nak cakap kali ni kan. Okey, yang kali ni Aru nak bawa korang ke dalam segmen bangunan ya. Di mana sekejap lagi korang akan saksikan bagaimana Aru akan beritahu korang apakah amalan-amalan yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan suatu kerja bangunan. Kemudiannya Aru akan belanja korang tip berkenaan dengan alat-alat yang terlibat seperti drill kan, seperti hacker, seperti jigsaw kan, dan ada lagi lah sikit-sikit tu kan. Kemudian Aru ada belanja korang tip bagaimana nak jimat kos bila kita buat sesuatu kerja extension kan. Yang kebetulan kalau kat rumah korang tu ada belen-belen pasir yang lama-lama kan, yang dah duduk bertahun-tahun ataupun bulan-bulan bawah rumput tu kan. Ada batu-batu pun dah bercampur dengan tanah, kemudian ada balance sikit batu bata bersih-bersih kan. Itu semua kita boleh pakai. Korang boleh tengok Aru punya video sekejap lagi. Aru akan belanja korang tip bagaimana nak cuci pasir tu. Sebab pasir tu maklumlah dah duduk lama bawah rumput kan. Jadi kita kena cuci dia. Dia dah campur dengan benda-benda organik tu, dengan akar-akar rumput semua, itu tak perlu tu. Tu kena buang benda tu, kena asingkan dengan baik. Lepas tu dengan berbekalkan besi yang sedikit, pasir yang sedikit dan batu bata yang ada kan. Bukan kita tak nak beli kan, kita pakai dulu apa yang ada. Yang balance tu barulah kita beli, betul tak? Berbekal dengan yang sedikit tu, bagaimana Aru buat foundation. Nak tahu? Nak tahu? Sekejap lagi korang saksikan. Jom. Okey, saksikan. Dapatlah apa yang tiba-tiba patah kan. Dah lah patah, tak ada lah pula ganti. Kerja siap, cepat, cantik. Oh, tuan rumah pun happy. Lepas tahun je ambil kau, crack sana, crack sini. Anak-anak masuk berlubang sana sini, jadi masalah. Jangan buat kerja macam tu. Biar lambat asal selamat. Hey. Macam biasa, ya. Nama aku Abdul Rahim Osman, aka Aru Jepun, ya. Okey, hari ini agak-agak apa yang Aru nak cerita, apa yang Aru nak kongsikan tentang ilmu yang akan dimanfaatkan oleh korang. Agak-agak korang cerita pasal apa? Kalau korang tengok semua barang-barang ni, cameraman tolong tunjuk barang-barang ada kan? Nampak tak? Agak-agak apa yang Aru nak cerita hari ni kan? Okey, sebenarnya macam ni. Mak mentua saya kan, dia minta tolong buat bilik mandi di sini. Kemudian tolong buat piping kan, di mana bilik mandi perlu dibuat di sebelah sana. Dan ada shower di sini, ada tapping untuk ambil air sembayang, kemudian ada satu tap untuk basuh kain kan. Okey.
Ini cerita dia lah kan. Tapi Aru tak nak cerita pasal ini kan. Aru nak cerita tentang apakah amalan-amalan yang perlu diamalkan bila kita melakukan sesuatu kerja-kerja yang melibatkan kerja-kerja bangunan ya. Okey. Itu yang penting yang Aru nak kongsikan tips pada hari ini kan. Okey, di samping tu Aru akan kongsi tips tentang ini ya, grinder, tentang grinder mesin dan tentang hacker atau drill ya, dan juga tentang jigsaw. Banyak tu. Aru akan explain dekat korang tips. Aru nak sekali jalan dia senang ya. Sebab maklumlah ada orang kampung bertanya bila nak upload video baru dekat Berlin Swords kan. Yang dulu last tu paku wayang tu dah lama sangat dia orang kata kan. Upload lah yang baru. Kita orang pun nak tahu juga tentang segmen-segmen bangunan ni kan. Okey, jadi Aru pun terkesan lah dengan dengan maklum balas dia kan. Maklum lah, Aru pun terasa minta maaf banyak-banyak lah ya. Mana-mana yang tertunggu pada bahagian segmen bangunan ya. Okey, hari ni sebabnya benda tu yang last tu dah terlalu lama. Jadi hari ni Aru bagi korang banyak tips terus sekali harung ya. Okey, yang pertama, amalan-amalan sebelum melakukan kerja-kerja pembinaan ya. Anda perlu jaga keselamatan ya. Keselamatan di tempat kerja adalah amat penting ya. Okey, barang-barang yang anda perlu ada sebelum buat kerja ya. Okey, saya tunjuk ya. Perlu ada vest ya. Sama ada vest yang ada angin ni, ataupun lebih baik anda pakai vest yang macam ni. Dia ada pantulan cahaya sesuai untuk buat kerja-kerja malam ataupun buat kerja-kerja di tepi jalan ya, supaya orang nampak anda buat kerja. Okey, Google. Anda perlu ada Google. Anda perlu ada Google ya. Google ni guna dia untuk kerja-kerja macam anda buat drill, anda buat belah, potong konkrit, perlu ada sebab ada berlaku percikan, bimbang-bimbang mata kita termasuk abuk, lebih parah mata kita rosak atau cedera ya. Google ya. Lagi satu, Aru tak ada alat tu. Alat tu adalah alat untuk tutup telinga. Untuk kerja-kerja yang bising kita perlukan alat tu ya, untuk tutup telinga tu. Minta maaf lah yang tu Aru tak ada. Sebab Aru pun dah lama dah simpan barang-barang ni, barang-barang construction dulu kan, daripada kerja-kerja yang lepas-lepas. Sebab Aru pernah buka company pembinaan kan. Tapi Aru buat tak lama lah kan. Mungkin tak sesuai kot kan. Tak sesuai, bukan masalah Aru tak tahu kan, mungkin Aru tak tahan kan. Tak tahan pada keadaan pada tu. Maklumlah pada tahun 2012 tu 2011 ke 2012, lebih kurang setahun Aru buat kerja pembinaan, buka syarikat kan. Sebab masa tu saingan sengit satu hal, lepas tu pula Aru punya modal tak berapa cukup nak pusing kan. Sebab kita buat kerja-kerja pembinaan ni kita perlukan modal yang besar lah, sebab kita nak pusing, sebab nak tunggu payment dia ambil masa lambat kan. Payment lambat, jadi Aru nak tak nak Aru beralih arah kan. Okey, yang keempat adalah helmet ya. Helmet penting tau. Topi keselamatan ya, kena pakai ya, biar memang ada apa-apa jatuh atas kepala kita selamat ya. Okey, yang ini yang paling penting. Kasut boot ya, safety boot ya. Safety boot yang ada besi di dalam di bahagian ni, kemudian ada besi di bahagian tapak dia. Baru kita selamat. Glove, jangan lupa, glove ada macam-macam jenis glove bergantung kepada jenis kerja kita ya. Glove ada glove untuk buat simen, ada glove untuk orang main pagar yang kasar sikit kan. Ataupun glove untuk orang band besi, dia lain dia tak sama. Ataupun glove tukar kayu ni glove biasa orang buat kerja-kerja ringan lah, macam Aru buat ni kerja-kerja ringan pakai glove macam ni ajalah ya. Dan yang ini kenapa Aru tutup? Ini adalah orang kata kit emergency, safety aid kan. Nampak biasa orang safety aid dia ada box kan. Sebab bagi Aru pun pernah mengalami benda yang sama kan. Kadang-kadang nak bawa safety aid ni, benda duduk dalam kereta jadi lambat kerja kan. Jadi Aru permudahkan dia kan. Sebab Aru ada bela kelulut ya.
Arwah dia boleh kelulut, ada madu. Jadi sebab madu ni bukannya dia sepanjang masa boleh tuai. Dia ada musim-musim dia boleh tuai. Jadi di luar musim dia tak boleh tuai, maknanya dia tak boleh menghasilkan madu. Daripada situ arwah hasilkan satu produk yang boleh memberi manfaat kepada arwah sendiri dan kepada orang lain ya. Okey, produk ni adalah ini. Ini adalah safety air arwah ya. Minyak kelulut ya. Aduh, yang ini Aduh packing untuk pakai sendiri. Jadi Aduh pakai botol apa ni, orang rumah dia buat bahulu kan, jenama bahulu koi. Okey, jadi Aduh packingkan dalam botol apa ni yang Botol vanila. Okey, botol vanila ya. Aduh ambil botol vanila dia aja, Aduh masukkan minyak kelulut Aduh yang diletak yang ni minyak ni Aduh buat, Aduh campurkan dengan apa ni, herba renek ya. Herba renek. Okey, dan herba yang besar-besar lah, termasuklah rempah gunung hitam orang kalau orang yang main ubat ni dia tahulah apa itu rempah gunung hitam seperti kalau ingat lagi okey, yang akan datang korang akan jumpalah satu video tentang belah kelapa, teknik-teknik belah kelapa ya, yang Aruh ada cerita sikit je. Aruh tak cerita banyak pasal pokok mahkota dewa kan. Itu pun Aruh sikit-sikit je, Aruh tunjuk je apa ni pokok buah dia kan. Itu termasuklah apa yang Aruh masukkan dalam minyak ni ya. Herba-herba dia dan macam-macam herba, jenis herba lah. Tak silap Aruh ada lebih kurang dalam 30 jenis herba Aruh masukkan dalam minyak ni. Kemudiannya Aruh masukkan madu kelulut dan bahan-bahan yang ada di dalam sarang kelulut tu. Dia ada apa ni, dia panggil bee bread, dia panggil roti lebah, dan juga dia ada pollen. Okey, ketiga-tiga bahan tu Aruh masukkan ke dalam minyak ni bersama dengan herba. Jadilah emergency kit untuk Aruh emergency kit ni Aruh guna bila luka. Macam ni tadi ni Aruh tak pakai glove kan, cowboy biasalah. Korang bukan tak kenal cowboy kan. Cowboy kalau dia buat kerja macam ni lah. Tapi tengoklah apa jadi, luka kan. Kes dia tak nak pakai glove, degil padam muka kan. Nak buat macam mana. Tapi tak apalah, ada emergency kit boleh pakai kan. Aduh tak letak je, insya-Allah on the spot darah pun hilang. Juga untuk pacat sesuai tau yang ni. Siapa-siapa yang nak yang ini anda boleh terus ke Facebook Salasiah Mat Sarif ya, ataupun anda terus ke page Bahulu Koi. Di sana ada maklumat detail tentang produk-produk yang kami pasarkan ya. Okey, itu saja ya tentang safety aid punya cerita ya. Tentang bukan safety aid, tentang amalan-amalan yang perlu diamalkan dalam kerja-kerja pembinaan. Okey, kita straight to the point tentang grinder punya pertama, tips tentang grinder Okey. Ramai orang kenal ya yang ni, alat ni. Ramai kenal alat ni tapi tak tahu guna. Minta maaf baru cakap ya. Ramai yang tak tahu guna alat ni. Bila perlu guna dan bila perlu tak guna alat ni ya. Dia ada macam-macam jenis. Ada yang boleh laras, ada yang fix punya kan. Tapi lebih baik beli yang boleh laras. Sebab beli laras anda boleh gunakan dalam pelbagai jenis mesin ya. Sebab dia boleh laras kan. Kalau boleh laras dia fix. Ada satu mesin tu je lah boleh guna. Mesin lain tak boleh guna kan. Contohnya kan, benda ni bukan setakat guna untuk grinder kan. Di sini dia juga digunakan pada pada hacker pada hacker. Okey, yang ni ada masalah rosak kan, Aduh nak kena repair dia. Okey, pada hacker kita guna untuk buka ni, untuk isi minyak dia ya, bagi dia cantik dan lancar kan. Sebab tu kita kena beli yang adjustable punya, yang cantik. Okey, itu bukan soal dia lah. Okey, soal dia sekarang bila kita perlu guna barang ni dan bila kita tak perlu guna barang ni. Okey, barang ni hanya perlu guna pada grinder bila anda guna yang ini. Anda guna yang ini kan. Tiba-tiba anda guna, anda potong besi, dia pecah kan. Bila dia pecah adalah agak sukar untuk anda keluarkan dia. Jadi pada ketika tu anda boleh guna benda ini kan. Anda hanya letak sini dan anda tekanlah, anda boleh twist dia, dia dah terbuka kan. Itu guna dia benda ni. Tapi kalau anda nak tukar blade dia daripada besi ke jenis ni kan, anda tak perlu guna ini
Kan? Kalau anda guna ini, anda suka nak buka tahu, ketat. Jadi anda hanya perlu tekan guna tangan je. Jangan guna ini. Ini guna untuk bila dia pecah. Bukan guna untuk tukar-tukar. Kalau tukar je. Buka bersama. Okey. Dia kena terbalikkan sebab yang ini dengan ni dia tak sama soket dia. Okey, hanya terbalikkan dia. Okey, jangan terbalik kalau buat macam ni terbalik tau. Dia macam ni. Dan anda masuklah. Kan senang, betul tak? Benda senang aja. Kemudian ketatkan dia. Okey, settle masalah. Kecuali kalau dia pecah baru guna yang ini. Kalau dia tak pecah, tak payah guna. Anda pakai tangan saja. Dah boleh buka. Ya. Okey, yang kedua Okey, yang kedua machine drill Okey, yang ni sesuai untuk buat drill kayu Dia juga sesuai untuk drill konkrit, tapi untuk yang ringan-ringan lah yang ni Okey, yang ni tak sesuai untuk drill yang berat-berat tapi dia bukan hacker Lebih sesuai untuk kerja-kerja kayu ataupun untuk buat kerja wireman. Wireman boleh pakai Okey, untuk kerja-kerja drill lebih sesuai pakai hacker plus drill yang ni lah. Untuk kerja-kerja drill yang lebih berat lah kena pakai ini, ataupun anda pakai jenama yang lebih cantik lagi bagus atau macam Makita kan, macam ni bosan ni kadang-kadang boleh bosan tau benda ni kan. Okey, untuk hacker drill anda kena jaga maintenance dia kan. Anda kena jaga maintenance dia, anda kena rajin masukkan minyak minyak grease kat dalam ni tu yang guna adjustable tadi tu. Guna dia yang ni nak kena buka dalam ni, masukkan minyak dia, maintenance dia supaya benda ni susah nak rosak kan. Macam Aru tak jaga kan, tak jaga minyak dia, kenalah rosaklah benda ni. Dah nak kena blur dekat dalam, sebelah dalam dia punya komponen-komponen dalam dia kan, kena check lah nanti Okey, kalau ada masa Aru cerita pasal ini tengoklah kalau ada masa nanti. Kalau tak ada masa minta maaf lah yang ni Okey, yang ni dua ni dia biasa dia akan pakai bit untuk drill ni. Okey, dia pakai drill bit besar dan kecil Kadang-kadang anda tebuk simen, ada setengah simen dia cukup keras kan. Tak boleh nak masuk yang saiz 10 mm ataupun 12 mm, ataupun anda drill tak dapat nak dalam kan. Jadi bila kes berlaku macam tu, anda kena gunakan drill bit yang kecil dulu. Baru anda guna yang besar baru anda boleh buat lubang dia. Itu kalau untuk dinding yang keras Itu tip Okey, kalau biasa anda drill kayu kan, anda drill kayu tak berapa cantik dia punya jalan dia, anda boleh guna grinder, anda boleh asah balik dia punya mata tak perlu beli baru itu dia. Okey, yang ini adalah tips untuk drill dan hacker Okey, untuk jigsaw untuk jigsaw yang ini Aru pastilah ramai yang terkena kes tengah-tengah drill kan, tiba-tiba patah kan. Dah lah patah, tak ada lah pula ganti kan. Nak pergi kedai satu hal, buang masa, betul tak? Okey, jadi solution dia, penyelesaian dia adalah anda hanya perlu buatkan dia saja. Macam mana nak buat? Okey, Aru tunjuk Okey, tengok yang ini yang dah patah Bila dia patah, kita hanya perlu pakai grinder kan. Kita pakai grinder, kita grind saja dia. Di bahagian sini kita buat balik dia punya bentuk dia. Kemudian kita masuklah dalam, dah boleh guna. Contoh dia yang macam ni Aru tunjuk Buat apa? Okey, Aru tunjuk dia punya mata bit. Okey, daripada keadaan yang macam ini macam ini, ataupun panjang asal dia adalah ini kalau kita ada standby lah kan. Standby tu penting lah. Mana tahu kadang-kadang kita standby barang hilang, tak tahu letak mana, tak jumpa kan. Tengok tak? Dia lebih panjang Bila dia putus
bila dia putus, nampak? Dia akan berada pada paras ni ya. Tapi jangan bimbang, dia masih boleh diguna selagi mata dia masih elok kan. Bila mata dia masih elok, kita hanya perlu buat aja. Kan? Masukkanlah ni. Yang ini kita hanya ambil dia punya saiz dia ni kan. Macam yang ni dia besar ni kan. Yang ni yang saiz besar punya. Saiz lain saiz besar ya. Macam yang ni dia pakai saiz yang kecil ni kan. Jadi anda dia bentukkan dia saja kan. Nampak tak? Yang ni asal dia adalah putus macam ni kan. Kemudian anda harus bentukkan dia saja. Dia punya soket dia kan. Boleh guna kan. Tak perlu kita buang membazir kan. Pakai grinder saja kita dah boleh guna balik semula. Okey, itu saja tips Aruh. Okey, berjumpa lagi di masa yang akan datang. Okey, bye bye. Jangan. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat kembali ya ke channel Aruh Jepun ya. Terima kasih kerana menonton ya. Okey, hari ini saya nak belanja anda tips berkenaan dengan nak buat rumah ya. Nak buat apa-apa binaan, sambungan binaan. Macam hari tu saya ada cerita dalam kita ada cerita tentang khasiat dan manfaat sirih ya. Kat situ saya ada cerita kepada anda, saya nak buat extension bilik air luar kan. Tapi masalahnya barang tak cukup kan. Barang tak cukup, bukan tak mau beli kan. Barang tu ada, cuma barang tu banyaknya berterabur, berselerak kan. Contohnya macam ni, pasir yang dah lama, dah setahun lebih duduk dekat bawah rumput kan. Dan tentu pasir ni ada masalah, dia dah bercampur dengan tanah, dengan segala bahan-bahan organik kan. Jadi pasir ni kita kena cuci kan. Sekejap lagi Aruh tunjuk teknik bagaimana kita nak cuci pasir ni, supaya bila kita buat simen tu, dia tak adalah tinggal-tinggal akar rumput ke apa ke yang menyebabkan anai-anai boleh lalu, semut boleh masuk kan. Jadi itu semua masalah. Ni pula kita nak buat bilik air kan, lagilah masalah. Air tu boleh lalu jatuh dalam konkrit tu. Dia ada leaking. Itu kita tak mahu kan. Jadi macam mana kita nak keluarkan akar ni semua tanpa perlu tapis ya. Tapis ni biasa kita guna untuk plaster kan. Plaster kita dapat yang halus, dia tu kita perlu tapis lah kan. Tapi kalau untuk yang kes macam ni kita tak perlu tapis kan. Dia memandangkan Aruh punya penapis pun dah reput yang betulnya kan. Aruh nak buat baru pun Aruh dah malas kan. Jadinya Aruh gunakan satu kaedah dan teknik untuk pasir dan juga dari sini ya. Dan juga batu batu pun sama, duduk di bawah rumput, dah bercampur dengan tanah kan, pun sama nak kena cuci. Kejap lagi Aruh tunjuk bagaimana teknik cuci dia kan. Sama macam pasir lah. Itu satu lagi Aruh mengalami masalah nak buat beam kan. Aruh nak buat beam dengan pasir yang ada sebanyak ini, dengan batu yang ada sebanyak ini, tak mungkin Aruh boleh buat beam yang proper, yang betul. Jadi Aruh gunakan satu kaedah alternatif kan, dengan menggunakan besi yang ada, yang bela-bela ni, yang sedikit macam ni. Lepas tu Aruh pun ada, yang tu Aruh ada R6, R6 dan Aruh ada Y12. Y12 pun Aruh tak banyak ada. High tensile dia kan, Mighty pun tak banyak ada. Jadi jom kita tengok bagaimana Aruh nak buat. Macam ni kita boleh jimat kos tau. Tapi kerja rumit sikit lah, sebab kita gunakan apa-apa barang yang ada kan. Berbanding kalau kontraktor di luar, kalau kita lupa dia mesti nak buat benda-benda dengan berdasarkan barang-barang yang baru. Betul tak? Barang-barang yang baru. Jadi tuan rumah kena keluarkan satu kos yang besar lah kan. Okey, di sinilah tempat dia. Kalau korang tengok itu hari belum buat apa-apa kan. Sekarang ni Aruh dah render dia baik semula, cantik semula kan. Dah buat sambungan semua. Cuma tinggal Aruh nak extend kat sana sajalah kan. Satu lagi tips ya. Macam yang sini. Macam sini. Sebelum kita buat satu render yang baru kan, bilik air lama biasanya dia ada lumut-lumut kan. Anda kena water jet dulu. Anda water jet dulu. Bila anda water jet, dia akan tanggal semua. Baru cantik kita nak buat sambungan dia. Dia akan pegang dengan kemas. Sama dekat di bawah ni, kita water jet dulu cantik. Buang semua lumut-lumut kan. Lumut-lumut, benda asing, tembak semua keluar. Lepas tu baru kita render kan. Yang tembak tu yang jadi masalah tu. Aruh tengah tembak-tembak water jet itu tadi, piuk, dia punya hose terlepas kan.
Yang host lepas tu yang Aru kata Aru nak belanjing korang tips macam mana nak sambung dia balik tu kan. Aru tak sambung lagi, sengaja kan. Okey, yang berkenaan dengan pasir tu. Berkenaan dengan pasir tu mudah je. Ambil pasir. Anda hanya perlu isi separuh kereta sorong ambil penuh tu tak apa. Lepas tu transfer sikit dalam baldi kan. Lepas tu anda hanya perlu masukkan air, kemudian kacau-kacau je lah dengan cangkul kan. Kita kacau aja dengan cangkul. Bila anda buat macam ni, segala akar-akar dia akan naik ke atas. Memang kena kuat sikit buat lah. Bila anda tapis, pakai tapis lah kan. Pakai tapis, anda akan dapat dia punya rumput. Ni hasil yang Aru dah buat. Orang tengok berapa banyak rumput dah. Bayangkanlah kalau benda-benda ni bercampur sekali dengan simen kan, konkrit tak cantik. Dia akan ada lubang-lubang yang menyebabkan ada peluang untuk anai-anai lepas, semut lepas buat sarang kan. Lepas tu ada kebarangkalian kerana bila air dia leaking kan. Ini tak bagus lah benda-benda macam ni kan. Walaupun kita letak waterproofing, tapi structure kat bawah ada masalah, tak guna kan. Jadi benda-benda ni kita kena buang dulu. Tak apalah buat kerja lambat sikit kan. Kalau orang marah pun tak apalah, tak kisahlah. Janji kita buat kerja dengan betul kan. Peduli ke lah apa orang nak cakap buat kerja lambat ke apa ke kan. Janji orang buang puas hati, kita pun puas hati. Jangan sampai kerja siap cepat, cantik. Tuan rumah pun happy. Lepas tahun je, ambil kau, crack sana, crack sini. Anak-anak masuk, berlubang sana sini. Jadi masalah. Jangan buat kerja macam tu. Biar lambat asal selamat. Ya. Tu kena ingat ya. Okey, sama juga dengan macam ni. Yang ni kan. Okey, sorry ya. Yang ni bila dah sampai, yang ni kira dah okey dah ni. Aru buat ni. Tak perlu tapis lagi. Dekat macam ni, anda hanya perlu tuang ni je. Sebab yang halus-halus tu dia akan ikut sekali. Nampak? Pasir dia pun dah cantik. Settle masalah. Kalau anda rasa tak puas hati lagi, boleh lagi bilas lagi. Bilas, kacau-kacau, gaul, tuang. Kacau-kacau, gaul, tuang. Sebab yang kasar kita dah ambil. Oh my god. Yang ni pun ada guna ni. Kita boleh buat semai pokok bunga, semai tanam sayur ke apa ke. Boleh guna, bagus. Ya? Boleh macam ni, dia boleh jadi baja. Batu pun sama. Ya? Untuk batu pun sama, kita gunakan kaedah yang sama. Batu, tapi batu dia lebih banyak pada tuang lah. Gau-gau-gau tuang, gau-gau-gau tuang kan. Kita anda dapat lah batu yang cantik tanpa campuran tanah. Bersih, cukup bersih. Cuma yang inilah beam. Untuk beam, sebab Aru ada besi yang sedikit kan. Besi tak banyak, pasir pun tak banyak kan. Bukan tak mau beli kan. Kalau Aru beli, jadi yang atas tu tak ada apa-apa lah. Betul tak? Yang atas tu jadi macam tu je, terbiar je kan. Tanpa ada apa-apa manfaat. Jadi kita gunakanlah dia. Janganlah kita biarkan macam tu je kan. Kita gunakan apa yang ada kan. Jadinya untuk yang kes yang macam ni, Aru akan gunakan besi yang sedikit ni. Okay. Aru akan gunakan belen-belen buat bangunan dulu kat rumah ni kan. Belen-belen besi R12, Y12 R6 ni. Aru hanya perlu letakkan saja. Bang lebih-lebih kurang, letak lebih-lebih kurang kan. Tapi sambungan ni kena cantik lah kan. Letakkan kurang kan. Aru hanya perlu tuang konkrit setebal ni aja. Lebih kurang dalam 4 ke 6 inci sahaja. Tapi paling cantik 6 inci lah ya. 6 inci tebal untuk lapisan bawah dia, supaya dia punya tapak dia kuat, cantik. Tapi sebelum kita buat kerja, pastikan label tapak kena cantik ya. Jangan label tak cantik. Cara anda nak tahu label, gunalah timbang air kan. Biar tapak cantik label dia. Jangan sampai sini bawah sangat, sana atas. Yang tu tak boleh. Dia ada graviti sama macam sampan lah dalam air kan. Kalau sampan dalam air, saya ingat sebelah, rupa kan macam bangunan. Bangunan kalau berat sebelah, dia boleh jadi putus kat sana. Kita tak mau macam tu lah. Ada crack, ada putus, tak nak Jadi untuk ganti bahagian beam yang atas tu, sebab beam ni sepatutnya dia lebih kurang 2 kaki tinggi kan. Tapi Aru baru pakai dalam 6 inci. 6 inci bermaksud baru setengah kaki aja untuk campuran batu, pasir dan besi kan.
Jadi untuk bantu yang atas tu, arwah hanya perlu ikat batu, dia panggil ikat 9 tahu. Ikat 9 bermaksud double. Double. Tapi arwah tak pakai tiang tau yang ni untuk structure ni sebab dia di luar ni arwah tak nak pakai tiang. Jadi double, cuma kita kena pandai ikat silang. Dia panggil ikat silang Ikat silang kita kena buat macam ni lah. Silangkan dia masuk. Sama juga atas dia sampailah dia cukup sekaki setengah. Kan supaya dia cukup tinggi 2 kaki beam. Baru dia cantik. Lepas tu ikatlah macam biasa sampai ke atas, semuanya ikat silang je, tak perlu pakai tiang Tiang ni kalau bangunan yang orang kata heavyweight ataupun super structure, yang tu perlu pakai tiang, perlu pakai stiffener kan. Dia kena ada projection. Yang tu perlulah kan. Tapi kalau untuk bangunan simple macam ni, tarik selebar macam ni, lebih kurang dalam 8 kaki lebih ke 10 kaki, harus tak kira, harus buat main lebih kurang je kan. Macam ni kita buat macam lebih kurang macam ni lah, simple macam ni lah. Tapi pastikan bangunan selamat lah, tu yang paling penting sekali Okey, sekarang ni hari hujan kan, buat kerja hari hujan. Anda kata anda tak ada benda ni ini pesan orang dulu tahu. Sebab hujan, kalau kena hujan anda akan sakit kepala, betul tak? Jadi untuk elakkan kita daripada terkena sakit kepala, carilah apa-apa daun yang ada yang lebar sikit lah kan. Macam ni kan. Aduh, ambil daun pelam ni. Ambil daun ni, anda hanya perlu letak kat telinga saja. Selit telinga. Kan? Selit di telinga macam ni. Buatlah kerja. Tak ada masalah. InsyaAllah tak kena sakit kepala, tak demam. Ini tip orang dulu-dulu ni. Ini saya dapat daripada abah saya lah. Abah saya dia orang pengalaman kan. Dulu dia biasa masuk hutan, semua cari-cari akar kayu kan. Jadi dia lah yang turunkan pada saya ni tip ni. InsyaAllah takkan kena sakit kepala. Tapi kalau ada topi, pakai topi lah kan. Okey, itu saja untuk anda semua. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.